Okey tu. Nanti dah sembang pasal ni, pasal orang kata apa, bunuh karakter dan sebagainya. Sekarang ni muncullah naratif kata kalau BN menang maka akan gugurlah segala kes-kes yang terpalit kepada pemimpin BN. Apa respon Dato'? Dia sekarang ni macam ni lah. Kita tengok sekarang ni Perdana Menteri siapa? Perdana Menteri ialah daripada UMNO. Betul tak? Adakah sebaik saja Datuk Seri Ismail Sabri diangkat menjadi Perdana Menteri? Kes Datuk Zahid digugurkan? Tak ada. Adakah kes Datuk Najib digugurkan? Tak ada. Ada tak berlaku seperti mana apa yang berlaku terhadap Lim Guan Eng? Walaupun dia dah tukar Ketua Hakim Negara, dia dah tukar peguam dia sendiri diangkat menjadi peguam negara, dia tak berani nak teruskan kes rasuah yang melibatkan banglo yang disogok oleh Pangli Kuning. Dia telah arahkan supaya Tommy Thomas menggugurkan pertuduhan. Jabatan Peguam Negara menggugurkan pertuduhan. Yelah, maksudnya tu apa yang diperkatakan oleh pihak PH dan PNI ini yang mengatakan kalau Barisan Nasional menang akan dia ingat kita akan buat macam ni. Tapi sebenarnya apa yang diberkata seperti orang kata menepuk air atas gulam memecik muka sendiri. Yang sebenarnya yang melakukan pengguguran kes ini, yang melakukan perkhianatan kepada undang-undang negara kita sebenarnya adalah PS dan yang telah melakukan kesemua itu. Jadi bagaimana rakyat boleh lihat dan benda itu adalah benar-benar berlaku di hadapan mata rakyat di negara kita. Bahawa yang menggugurkan kes apabila mereka menang, mereka berjaya adalah Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan sendiri. Dan kita UMNO daripada dulu sejarah kita, pemimpin besar kita macam Datuk Harun Idris dikenakan hukuman, Datuk Mokhtar Hashim dikenakan hukuman, Heri Toyo dikenakan hukuman. Jadi banyak rekod ataupun sejarah yang boleh menunjukkan bahawa Barisan Nasional telah menegakkan keadilan. Barisan Nasional telah menegakkan orang kata keluhuran perlembagaan negara kita. Tidak seperti Pakatan Harapan yang baru wanita telah orang kata merogol ataupun telah mengkhianati apa yang sepatutnya diperbetulkan dalam undang-undang negara kita. Jadi mereka tak perlu nak bercakap soal kita kerana rakyat sendiri boleh buat penilaiannya. Jadi tu kita tengok Muhyiddin Yassin bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Mahathir pun bercita-cita nak jadi Perdana Menteri kali ketiga. Anwar Ibrahim dari dulu sampai ke sekarang nak jadi Perdana Menteri. Tapi kita tengok Muhyiddin Yassin ni nak pula bergabung dengan Mahathir. Yang si Mahathir ni pula nak bergabung dengan Anwar Ibrahim. Jadi sudah pasti Anwar akan kena game, Muhyiddin pun akan kena game. Jadi apa pandangan Datuk? Diorang sanggup bergabung semata-mata nak berkuasa. Apa respon Datuk berdua? Saya nampak usaha bergabung sebelum pilihan raya ni buntu. Pasti buntu. Kerana mereka sudah pun mengagihkan kursi. PKR pun besok Pakatan Harapan akan menamakan calon-calon mereka. PN pun ada yang dah umumkan calon-calon mereka. Dan senarai penuh akan diketahui tak lama lagi. GTA ni calon pun tak berapa nak ada. Orang tu popular sikit, walaupun gigi tak ada pun diletak menjadi calon dia. Orang tu ada latar belakang artis ke, ada follower lebih sikit dekat Facebook. Orang ni terus layak menjadi calon GTA. Jadi bagi saya tidak akan ada kemah besar sebelum pilihan raya. Kemah besar mungkin berlaku selepas pilihan raya. Itu sebab bagi mengelakkan kemah besar pembangkang ini berjaya diwujudkan dan mereka berjaya membentuk kerajaan, pastikan BN menang dengan 2/3 majoriti. Kalau BN menang dengan 2/3 majoriti, musuh-musuh BN ini jumlah kursi yang mereka menang hanya 1/3. Mereka berpakat macam mana pun selepas pilihan raya tidak akan berjaya membentuk kerajaan. Ini formula yang perlu dipegang oleh mana-mana pengundi dalam negara kita. Kalau mereka masih lagi buat kesilapan yang sama tahun 2018, ada yang fikir nak mengundi BN, undi BN. Ada yang fikir nak undi PH, undi PH.
Ada yang tak sampai hati undi BN dan tak tergamak undi PH kerana ada DAP dalam tu. Dia ambil jalan tengah, dia undi PAS. Kali ini pula PAS bersama dengan PPBM kan, dalam Perikatan Nasional. Kalau ini berlaku lagi, makna undi pecah. Bila undi pecah, itu yang boleh menyebabkan siapa juga yang didukung oleh geng yang atas pagar ni, yang tengah-tengah ni, kan? Saya yakin masih lagi pertarungan tu antara BN dan PH. Tetapi kalau misalnya jumlah kursi yang dimiliki oleh BN dan PH ini lebih kurang sama, banyak. Contohnya lah, contohnya katalah BN dapat 80, PH pun dapat 80. Kan? So ada 160. 160, baki ada lagi 62 kursi. 62 kursi tu katalah PN dia ada 30. GPS di Sarawak ada 30. Kan? Lepas tu adalah bebas ke 2 kursi. Ataupun GTA ke, kan? GTA saya rasa tak menang satu kursi pun. Jadi kalau benda ni berlaku, ini yang boleh menyebabkan PN ni akan bergabung dengan PH. Ini yang kita takut. Kita takut benda ni berlaku. Jadi untuk elakkan benda ni berlaku, dan kalau wujudlah gabungan antara musuh politik, agak-agak boleh tak bersatu kerjasama dengan DAP balik? Tak boleh. Mereka dah pernah bekerjasama dan mereka gagal. Mereka khianat. Betul tak? Boleh tak PAS bekerjasama dengan Anwar dan juga dengan DAP? Pun tak boleh. Jadi kalau kamu bazirkan kamu punya undi dengan mengundi sama ada PH ataupun Perikatan Nasional, maka kerajaan yang wujud itu adalah kerajaan gabungan musuh-musuh politik. Mereka boleh tidur satu bantal, mimpi lain-lain, akhirnya mereka bercakaran. Kalau dulu mereka menang 126 kursi, satu kali kita undi kita dapat 3 Perdana Menteri. Kali ni satu kali kita undi kita dapat 5 Perdana Menteri. Tiap-tiap tahun kita akan tukar Perdana Menteri, maka kerajaan akan jadi tidak stabil. Pelabur akan terus pergi ke Indonesia, pergi ke Filipina, pergi ke Vietnam, pergi ke negara-negara yang politik dia lebih stabil, yang lebih kondusif untuk mereka membuat pelaburan, dan mereka akan terus menjauhi Malaysia. So, mata wang kita akan lebih teruk menjunam, pertumbuhan ekonomi kita akan terus menguncup, kita punya kadar pengangguran akan meningkat. Yang rugi siapa? Bukan orang politik. Yang rugi akhirnya rakyat. Rakyat. Betul. Berkenaan yang Datuk Loman cakap tadi, saya lihat bahawa akhirnya memang pada awal itu ada satu cadangan daripada parti-parti PKR, DAP bersatu nak buat kemah besar. Mungkin mereka tidak sempat nak buat sebab kita telah membubarkan parlimen, dan kita lihat bahawa apa yang berlaku ini mereka tidak sempat untuk nak membuat kemah besar. Kerana apa yang berlaku adalah mereka dah ada senarai calon-calon seperti yang diperkatakan oleh Datuk Oman tadi, dan untuk masa menghadapi pilihan raya umum ni mungkin mereka tidak sempat untuk mengadakan kemah besar. Tetapi apa yang diperkatakan oleh Datuk Oman tadi betul. Beli kemah besar je. Dia dapat sempat beli kemah besar, tapi masa yang sama akhirnya mereka akan melakukan selepas pilihan raya nanti. Jadi ini menyebabkan kerajaan yang wujud nanti juga adalah kerajaan semasa kerajaan pilihan raya umum yang ke-14 yang lepas. Jadi saya mohon amat-amat kepada seluruh pengundi, seluruh rakyat negara kita supaya bagi pertimbangan yang sebaik-baiknya. Untuk kali ini berilah undi kepada Barisan Nasional supaya kita dapat sebuah kerajaan yang kuat, kerajaan yang boleh membentuk, kerajaan yang benar-benar boleh membela untuk nasib rakyat di negara kita. Jadi mudah kalau ada sebuah kerajaan yang kuat, satu kerajaan yang tidak, orang kata ada mimpi yang lain-lain, matlamatnya satu,
perbincangan, apa juga mesyuarat ataupun apa juga yang mereka rancangkan untuk negara dapat dilaksanakan tanpa ada orang kata perbalahan di kalangan ahli-ahli kabinet itu sendiri. Kita ada tengok Jebak Celaka lah. Jebak Dahaka punya apa nama ni, dia buat video sebagainya. Dia kata bahawa UMNO lah yang sebenarnya merosakkan Melayu 60 tahun ni. Dia kata UMNO buat sistem supaya Melayu tunduk dengan pemimpin UMNO tu sendiri. Jadi apa respon Datuk Berdua? Betul ke UMNO ni Dia merosakkan ginilah, Melayu? kalau orang tu pakai otak dia kata UMNO buat sistem Melayu tunduk kepada pemimpin UMNO. Kalau lah Melayu tunduk pada pemimpin UMNO, tak adalah 25% orang Melayu mengundi Pakatan Harapan pada pilihan raya umum yang ke-14. Maknanya tak betul mengatakan bahawa orang Melayu tunduk kepada UMNO dan Barisan Nasional. Dan hari ini bila dah bagi peluang kepada kerajaan Pakatan Harapan memerintah, kita dah lihat bagaimana binasanya sistem asas negara. Tak pernah berlaku dalam sejarah Ketua Hakim Negara lantikan politik, tak pernah berlaku dalam sejarah Peguam Negara lantikan politik, tak pernah berlaku dalam sejarah Ketua Polis Negara pun lantikan politik. Orang dah pencen 2 tahun tu boleh dah tanam sayur pun boleh jadi IGP balik. Tak pernah berlaku dalam sejarah Latifah Koya, seorang ahli majlis kerja tertinggi PKR, boleh dilantik menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dan rosak habis Hak Istimewa Orang Melayu rosak, kedudukan Islam Agama Persekutuan rosak, kedudukan bahasa Melayu rosak. Malah Yang di-Pertuan Agong pun lari daripada menjadi Yang di-Pertuan Agong. Jadi begitu juga dengan zaman Perikatan Nasional, iaitu kerajaan PH 2.0. Kita boleh lihat kalau selama hari ini kita boleh hidup aman damai 61 tahun di bawah pemerintahan Barisan Nasional, rakyat berbilang kaum boleh bekerjasama, semua masing-masing boleh cek makan. Tapi zaman PN, kita nak keluar cari rezeki untuk anak bini kita pun tak boleh. Sampai ada yang tak boleh tahan bila tak dibenarkan keluar bekerja, tak dibenarkan cari rezeki macam biasa. Anak-anak tetap nak makan bukan boleh 18 bulan tu tak payah bagi makan, berhenti makan ataupun berhenti tidur ke, tak boleh. So akhirnya ada yang berhutang dengan Along, ada yang mengharapkan KWSP dapat dikeluarkan. Dah keluar KWSP untuk jadi modal perniagaan. Lepas tu tutup balik, sekejap buka, sekejap tutup PKP ni. Maka modal tu pun hilang. Last kali pinjam dengan Along, bila tak boleh bayar, maka akhirnya ada yang mengambil jalan buntu, bunuh diri. Ramai bunuh diri. Jadi tanya balik dengan Jebat ni, apa yang dia faham? Kita kalau nak dengar orang bercakap berhujah, kalau setakat dia berhujah, dia maki sembrono kerajaan macam Jebat ni, semua orang boleh cakap. Tapi cakap tu mestilah cakap berdasarkan fakta, bukan main hentang kromo je. Yelah, saya tengok tu macam Jebat buat kenyataan ni, dia tidak mengikut fakta. Hari ni kalau katakan orang Melayu, UMNO yang merosakkan orang Melayu, hari ni saya lihat kalau bandingkan dahulu daripada kita sebelum merdeka sehingga merdeka, yang hari ini kejayaan orang Melayu jelas nampak. Betul. Dan kejayaan negara kita pun jelas nampak. Bahawa cuma kita perlu perbaiki. Mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu, itu kita perbaiki. Dan orang hari ini bercakap, dia mengatakan bahawa Pakatan Harapan hanya cuma dia bagi peluang 22 bulan. Tetapi saya nak ingatkan pada seluruh rakyat negara kita, terutamanya orang Melayu, orang Islam, 22 bulan baru mereka pegang, dah hancur. Sistem ekonomi, sistem masyarakat, sistem agama Islam di negara kita. Bagaimana kalau mereka diberi peluang 60 tahun pemerintah, sehingga tak lagi wujud apa yang ada seperti mana hari ini di negara kita. Hancur. Boleh jadi republik. Malah kita tak ada lagi kuasa, ataupun mungkin orang Melayu akan terhina di negara kita sendiri. Betul. Okey, saudara Wan Kuris. Assalamualaikum, Tok. Alright. Assalamualaikum.
Okey Tok, ini sekiranya tu kita tahu ada 6 DUN yang 6 negeri yang tak bubar DUN. So sekiranya Barisan Nasional menang tu dan memerintah besok akan datang, apa akan jadi pada rakyat di negeri tersebut apabila dasar-dasar yang dibuat oleh persekutuan tidak diterima oleh kerajaan negeri tersebut? Bila saya tengok apa yang mereka tidak berani membubarkan DUN. Kalau mereka kata mereka sebuah parti politik yang matang, yang nak menjaga orang kata keharmonian, nak menjaga kekuatan politik pemerintah di negara kita, sepatutnya mereka ikut apa yang telah diputuskan oleh SPR untuk sama-sama menghadapi pilihan raya ini. Tetapi oleh kerana mereka memang orang kata dalam keadaan mereka tak bersedia. Maksud tak bersedia ni mereka tahu bahawa rakyat nak menghukum mereka. Jadi akhirnya mereka terpaksa menggunakan kekuatan kerajaan negeri masing-masing. Kalau mereka bubarkan Dewan Undangan Negeri, di mana yang UMNO Barisan Nasional gentleman berani, kita sanggup bubar, kita tak nak gunakan kekuatan kerajaan negeri untuk kita bantu calon-calon parlimen kita. Maknanya ianya UMNO ataupun Barisan Nasional ni nampak sikap orang kata sikap keberanian ataupun sikap bertanggungjawab kepada negara itu sendiri. Tapi mereka sebenarnya pada saya mereka nak mempergunakan, contoh di Selangor, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, apa yang telah mereka nak lakukan, mereka tahu mereka akan kalah dalam pilihan raya. Jadi talian hayat mereka yang terakhir ialah mereka ada kerajaan negeri. Dan kerajaan negeri dengan mereka punya exco kerajaan negeri masing-masing, mereka boleh mempergunakan kerajaan negeri masing-masing itu untuk membantu kempen-kempen calon-calon mereka semasa pilihan raya. Dan ini menunjukkan bahawa mereka amat lemah. Mereka tak kuat, mereka terpaksa bergantung dengan kerajaan negeri yang mereka ada untuk mereka membantu calon-calon mereka dalam pilihan raya. Tetapi kita nak maklumkan bahawa rakyat faham, rakyat tahu akan taktik yang mereka lakukan. Dan insya-Allah rakyat akan memberikan sokongan penuh kepada Barisan Nasional, terutama calon-calon parlimen di kawasan yang di mana di negeri-negeri yang mereka tak bubarkan Dewan Undangan Negeri, kerana mereka nak mengambil kesempatan untuk mempergunakan jentera kerajaan negeri masing-masing untuk membantu calon-calon mereka. Okey. Okey Tok, ini sikitnya pasal Azmin Ali tu kemarin tu. Azmin. Azmin kata Azmin ni menarik. Azmin kata Anwar mengecut tu. Anwar lari pada Gombak. Tak, sebelum tu dia nak tanding Saya Gombak. bukan nak mempertahankan Anwar. Azmin ni pun bodoh juga. Dia bertanding di Gombak, kan? Dia cabar Anwar untuk bertanding lawan di tempat dia. Bila Anwar buat keputusan bertanding di Tambun, dia kata Anwar pengecut. Itu tak gentleman lah. Kan? Dia sepatutnya dia kata Anwar pilih mana dia nak bertanding. Saya takkan bertanding di Gombak. Anwar jangan bertanding di Pematang Pau. Kan? Pilih mana-mana. Kita sama-sama bergentap di situ. Barulah kira anak jantan. Kan? Ini suruh orang datang ke tempat dia. Betul tak? Takkanlah saya nak cabar Azmin Ali. Kalau kau anak jantan, kan? Kau datanglah bertanding lawan aku dekat Seri Gading. Kalau kita dapat bertanding di Seri Gading lah. Contoh. Bila Azmin Ali kata dia nak bertanding kat Gombak, boleh tak saya kata Azmin Ali tu pengecut? So naratif yang dia bawa ni saya rasa macam tak logik lah, kan? Mana boleh cabar orang suruh bertanding kat tempat dia? Kalau nak cabar betul-betul, kan? Cabarlah orang tu pergi pilih mana tempat. Okey, sama-sama kita lawan dekat Bukit Bintang. Baru betul. Kan? Anwar bertanding Bukit Bintang, Azmin Ali bertanding Bukit Bintang. Ataupun cari yang marginal area. Kalau mungkin Bukit Bintang banyak Chinese, lebih menguntungkan Anwar Ibrahim. Cari tempat yang Melayu tak berapa ramai, Cina tak berapa ramai, yang lebih kurang je marginal area. Kita dua-dua bertanding situ. Barulah gentleman. Okey. Bila saya sikit nak bercakap soal Azmin Ali ni, kadang-kadang saya tak faham macam mana parti PAS yang memperjuangkan Islam, dan jelas bahawa Azmin Ali ni bukan saja kelakuan dia, tetapi apa yang terjadi, walaupun
ianya belum lagi dijatuhkan hukuman, tapi jelas bila Haziq sendiri buat pengakuan apa yang dilakukan dengan video yang tular, yang jelas, yang telah dibuat forensik, yang kita sahkan. Manusia begini pun masih lagi orang ataupun mereka yang boleh memberikan orang kata sokongan. Tapi yang peliknya PAS tu, bila dia tolak PKR, dia kata dia tak boleh kerjasama dengan orang yang LGBT. Janganlah. Tapi dalam Bersatu ada LGBT Lagi jelas. sebagai Menteri Kanan. Dia boleh terima tu, macam mana tu? Itu yang jadi kita tak nampak Susah nak bahawa faham. apa yang diperkatakan tidak sama apa yang sebenarnya yang diperjuangkan. Jadi dalam situasi begini, kepada calon Barisan Nasional di Gombak, kepada rakyat ataupun pundi-pundi Gombak, nilailah sendiri. Pilihlah pemimpin yang orang kata kalau tak baik pun kurang-kurangnya orang yang boleh bertanggungjawab. Azmi ni rosak, moral rosak, perbuatan yang dilakukan amat keji sekali, dan sebenarnya pada saya lah sebagai orang Islam, kalau mereka yang mengundi Azmi ni, saya ingat tak payahlah. Kita seolah kita memberikan undi kepada orang yang melakukan orang kata amalan kerja ataupun perbuatan terkutuk yang telah beliau lakukan. Sebab kalau kita angkat kaum Nabi Lut ni menjadi pemimpin kita, dulu okeylah, orang tak tahu dia ni ada terlibat dengan seks luar tabi'i ni. Kita tak tahu dia ni keturunan sama macam Nabi Lut punya zaman, kan. Tapi sekarang ni orang dah tahu, kan. Selepas apa yang berlaku pada tahun 2019, kita pun dah bawa pergi pakar forensik, orang dah tahu dah. Jadi kalau misalnya rakyat di Gombak masih lagi memberikan undi kepada Azmin, saya bimbang, takut bila Allah Ta'ala turunkan bala ni, Allah Ta'ala tak pilih orang baik ke, orang jahat ke, Semua kena, kan? orang yang mengundi dia ke, orang yang mengundi katalah calon BN Datuk Seri Megat Zulkarnain, sekali dengan yang undi Datuk Megat pun dia tetap akan terima bala yang sama. Jadi jangan kita angkat orang-orang macam ni sebagai pemimpin kita. Takut bala Allah Ta'ala tu datang lagi. Kena ingat lepas ni kita nak berhadapan dengan banjir lagi. Selepas pilihan raya ni.